Shalom saudara dan saudari, bersyukur kerana kita bertemu lagi atas talian. Mari kita menyembah Tuhan dan nyanyikan lagu Dengan Apa Akan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana Engkau-lah Allah kami, Bapa. Engkau begitu baik terhadap kami. Dengan apa akan kami balas, Bapa? Kami bersyukur pada hari yang baru Engkau memberi pertolongan, memberi berkat, memberi kasih karunia yang baru kepada setiap kami. Dan kami akan sekali lagi mengalami Engkau sepanjang hari ini. Ya Bapa, bermula daripada merenung firman-Mu, Bapa, biarkanlah kami mendapat kekuatan daripada Engkau untuk mengharungi segala dugaan dan cabaran pada hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah dengan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita merenung daripada Mazmur 73 ayat 13 hingga 20. Sia-sia sahaja aku menjaga hatiku supaya suci. Tiada gunanya aku menjauhi dosa. Ya Allah, sepanjang hari aku menderita, setiap pagi aku diseksa. Sekiranya aku berkata begitu, aku mengkhianati umat-Mu. Aku cuba memahami hal itu, tetapi terlalu sukar bagiku, sehingga aku masuk ke dalam rumah-Mu. Barulah aku memahami kesudahan semua orang jahat itu. Engkau pasti meletakkan mereka di tempat-tempat yang licin dan menyebabkan mereka jatuh dan binasa. Mereka dibinasakan dengan serta-merta. Sungguh dahsyat kesudahan mereka. Mereka umpama mimpi yang menghilang pada waktu pagi ketika Engkau bangkit. Ya Tuhan, mereka pun lenyap. Ya saudara dan saudari, semalam kita lihat hati murni dengan hati yang sombong, dengan hati yang bimbang ataupun hati yang cemburu. Nah saudara dan saudari, apabila hati mereka bimbang, apabila hati kita cemburu, kita akan melihat segala sesuatu itu secara negatif. Kita akan rasa, wow, betapa indahnya, betapa seronoknya jadi orang kaya, jadi orang jahat dan sebagainya. Nah saudara dan saudari, hari ini 13 dan 14, sekali lagi pemazmur ini kata apa? Sia-sia saja aku menjaga hatiku, wow, supaya suci. Kalau kita cakap macam ni, sebenarnya saudara dan saudari, hati kita bukan suci lagi. Kalau kita selalu kata, ya sia-sia saja saya menyembah Tuhan, sia-sia saja saya percaya Tuhan, sia-sia saja saya mengasihi Tuhan. Kalau kita cakap macam itu, sebenarnya itu menggambarkan bahawa kita tidak mengasihi Allah lagi, ataupun kita tidak cukup mengasihi Allah. Jadi bila dia kata, ya sia-sia saja hatiku suci,
Kalau mau ingat seorang yang suci boleh cakap macam ini kah? Tidak kan? Saudara dan saudari, dia kata macam tu. Jadi dia kata, ya Allah, sepanjang hari aku menderita. Setiap pagi aku diseksa. Nah saudara dan saudari, apabila hati kita tidak lagi murni, apabila hati kita sudah cemburu saudara dan saudari, kita akan tetap ingat orang lain lebih berjaya, lebih seronok, lebih diberkati daripada kita. Jadi kita akan cemburu terhadap orang lain. Nah, saudara dan saudari, kita ingat orang lain lebih diberkati daripada kita, dan kita ingat tidak guna kita menjadi seorang yang taat dan juga menjadi takut kepada Allah. Jadi saudara dan saudari, kita kecewa. Kita kecewa kerana kita tidak mendapat berkat dari segi fizikal, dari segi kebendaan yang boleh kelihatan. Kita lupa bahawa kita sebenarnya ada banyak berkat-berkat syurgawi yang tidak kelihatan. Tapi mata kita hanya lihat kepada duniawi, hanya lihat kepada kebendaan. Jadi saudara dan saudari, kita ingat diri kita, kasihan amai aku tu. Saudara dan saudari, nah inilah kerana hati kita tidak lagi murni. Sedangkan kita sendiri asyik-asyik ingat kita sangat suci, asyik ingat kita sangat murni. Sebenarnya kalau kita sudah berfikiran sedemikian, itu menandakan hati kita sudah terpesong daripada murni, terpesong daripada suci. Nah saudara dan saudari, ayat 15 sampai ayat 17. Dia kata apa? Sekiranya aku berkata begitu, aku mengkhianati umatmu. Aku cuba memahami hal itu, tetapi terlalu sukar bagiku. Sehingga aku masuk ke dalam rumahmu, barulah aku memahami kesudahan semua orang jahat itu. Saudara dan saudari, selama beberapa ayat 2 sampai ayat 14, matanya secara duniawi melihat kepada kejayaan orang jahat. Tapi saudara dan saudari, puji Tuhan, ayat 15 dan 16, barulah dia mula meneliti diri sendiri. Barulah pemazmur mula menyelidiki diri sendiri. Apa dia kata? Dia kata, kalau saya cakap macam itu, saya mengkhianatilah. Tak baiklah sebenarnya. Kenapa saya asyik-asyik berkomplain dengan Allah sedemikian? Kenapa saya asyik-asyik tidak puas hati? Kenapa? Jadi dia sudah mula mencari jawapan, saudara dan saudari. Ayat 16 dia kata, aku cuba memahami hal itu, tetapi terlalu sukar bagiku. Nah saudara dan saudari, sekarang bila dia sudah meneliti diri sendiri, dia mula memutarkan penglihatan dari duniawi kepada syurgawi, dari bawahan kepada atasan. Nah saudara dan saudari, apa dia kata saudara dan saudari? Dia kata ayat 17, sehinggalah aku masuk ke dalam rumahmu. Sehingga saya datang ke depan Tuhan, barulah saya ada mata syurgawi, barulah saya ada mata rohani, dan barulah saya melihat segala sesuatu dari perspektif Allah, bukan lagi dari perspektif diri sendiri. Kalau dari perspektif diri sendiri, kita ingat kita ini, ayo kasihan amai, ayo rugi betul saya percaya Tuhan, ayo nadai guna aku ngarak pa Tuhan tu, nadai berikan aku beras, nadai berikan aku duit, nadai berikan aku 2 bini, nadai berikan aku mayu tai lagi. Ini semua mata duniawi yang kita harapkan kebendaan. Dan sekarang bila kita datang ke depan Allah, baru kita faham, baru kita memahami kesudahan semua orang jahat itu. Bila kita nampak kekekalan Allah, bila kita nampak kuasa Allah, bila kita nampak penghakiman Allah, bila kita nampak kemuliaan Allah, baru kita nemu. Dia tu baru aku nemu bahawa segala kebaikan yang ada pada orang jahat sekarang ini hanya seketika sahaja. Tuhan hanya membiarkan mereka bermaharajalela seketika, dan akhirnya mereka ini akan dihukum. Apa hukuman mereka ini? Ayat 18 sampai 20, baru dia tahu bahawa orang jahat tidak sebaik seperti yang dia inginkan, tidak secantik seperti yang dia bayangkan, tidak seseronok seperti yang dia fikir-fikirkan. Tidak, sebaliknya orang jahat akan menghadapi kesudahan yang sangat teruk. Apa kesudahan mereka? Ayat 18, engkau pasti meletakkan mereka di tempat-tempat yang licin dan menyebabkan mereka jatuh dan binasa. Nah saudara dan saudari, di sini beritahu kita bahawa bila kita betul-betul mendekati Allah, memahami hati Allah, mendengar denyutan jantung Allah, baru kita memahami kenapa segala ini berlaku. Rupa-rupanya orang jahat akhirnya akan diletak di tempat licin dan mereka akan jatuh, mereka akan binasa. Walaupun sekarang sangat tinggi, duduk di tempat yang lebih tinggi, nanti lagi teruk, lagi sakit waktu kamu jatuh.
Nah, saudara-saudari, ayat 19, mereka dibinasakan. Mereka dibinasakan, dimatikan. Mungkin segala kekayaan mereka dapat sebelum ini akan dihabiskan, akan dibinasakan dalam sekelip mata saja. Saudara-saudari, banyak kes kita nampak, ya, berpuluh-puluh tahun orang bermaharajalela, orang ikut kongsi kelab, orang ikut perkara-perkara haram untuk banyak duit. Tapi kebanyakan mereka pada suatu ketika mereka mungkin sakit tenak. Bila sakit tenak, berjuta-juta ringgit yang diuntung sebelum ini telah pun dipakai, dibinasakan untuk bayar kepada hospital, bayar kepada doktor. Nah, saudara dan saudari, apa gunanya kita jadi orang jahat yang selama ini dan dapat banyak keuntungan? Tidak guna. Kalau Tuhan tidak memberkati, akhirnya segala kekayaan itu juga akan hapus, lenyap, binasa, habis cerita. Nah, saudara dan saudari, kita datang dengan tangan yang hampa, kita akan pergi dari dunia ini dengan tangan yang hampa juga. Nah, saudara dan saudari, mereka dibinasakan dengan serta-merta. Sungguh dahsyat kesudahan mereka. Bukan sahaja dibinasakan, tetapi serta-merta, segera, sekelip mata, tanpa diperasan, mereka akan dibinasakan, saudara dan saudari. Dan sungguh dahsyat kalau kita lihat orang jahat ini, kesudahan mereka sungguh dahsyat. Dan saudara dan saudari, ayat 20 kata apa? Mereka akan menghilang pada waktu pagi. Dan ketika Engkau bangkit, ya Tuhan, mereka pun lenyap. Kerana nampak dua istilah di sini kah? Mereka hilang dan lenyap. Bila Allah bangkit, bila Allah bertindak, mereka lenyap sekali mata. Bermaksud apa, saudara dan saudari? Ini adalah hukuman yang paling dahsyat, di mana Allah putar wajah daripada mereka. Allah tidak lagi lihat mereka. Allah tidak lagi mahu tengok mereka. Tidak mahu tengok muka mereka lagi. Bermaksud Allah lupakan mereka. Allah lontarkan mereka. Buangkan mereka daripada penglihatannya. Wow, saudara dan saudari. Di mana tempat yang dibuang oleh Allah, saudara dan saudari? Allah kalau tidak mau nampak kita, tidak mau tengok kita, kita sudah berada di neraka yang berapi berpuluh-puluh juta tahun. Selama-lamanya, saudara dan saudari, di dalam api belereng itu cukup tenat, cukup dahsyat, saudara dan saudari. Kalau Allah tidak mahu tengok kita, kalau Allah melupakan kita, kita boleh dikatakan dihilangkan dari buku hidup dan hanya boleh masuk ke dalam neraka. Nah, saudara dan saudari, itu adalah orang jahat. Nah, puji Tuhan, walaupun berbelas-belas ayat di sini, pemazmur Asaf ini sangat kecewa terhadap Allah. Kenapa saya hati murni, hati suci, tapi saya tidak semewah mereka? Saudara dan saudari, kita bersyukur apabila dia mendekati Allah, datang ke rumah Allah. Apabila dia mendekati Allah, baru dia tahu dan baru dia putar fikiran, putar penglihatan dari duniawi ke syurgawi. Saudara dan saudari, yes, betul. Bagi setiap Kristian, kita selalu hidup di antara orang duniawi. Kalau kita tidak menjaga hati dengan murni, saudara dan saudari, kita akan terbawa-bawa, terpengaruh oleh orang-orang di duniawi ini. Terbawa-bawa oleh fikiran dan pandangan duniawi. Seperti apa, saudara dan saudari? Mungkin orang duniawi rasa bahagia, berjaya, sukses. Itu bermaksud banyak duit, rumah mewah, kereta besar, tak perlu kerja, senang-senang, foya-foya, boleh makan angin, boleh berbini banyak. Itu mungkin istilah ataupun pegangan, pandangan ataupun tafsiran duniawi terhadap bahagia ataupun sukses ataupun berjaya. Tapi saudara dan saudari, jadi kalau kita mendekati Allah, kalau kita mendekati Allah setiap pagi, kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi, seperti kamu mendengarkan renungan yang saya kongsikan setiap pagi, saya pasti kuasa Allah, Roh Kudus, firman Allah akan berbicara dalam hati kita dan memimpin menopang kita sepanjang hari. Dan dengan ada firman Tuhan setiap pagi, kita akan rasa mencukupi. Kita akan rasa puas hati terhadap apa yang sudah ada, apa yang sudah diberikan Allah kepada kita sekarang ini. Kita tidak akan kerjakan seperti mereka, double pay, triple pay, tidak mau sembahyang Tuhan, mau cari banyak duit kerana mereka ingat banyak duit baru kira sukses, baru kira berjaya. Kita tidak. Kita akan faham kita ada banyak kekayaan di syurga. Amin. Kita tidak akan kerjakan keseronokan duniawi. Saudara dan saudari, kita tidak akan pakai cara haram untuk mendapat kekayaan melalui jalan
pantas melalui shortcut. Tidak. Kita tidak akan buat macam itu, saudara dan saudari. Kita akan bersukacita walaupun kekurangan, ya. Walaupun kekurangan, walau dengan nasi putih campur air biasa, campur kicap, kita pun sudah rasa sukacita kerana sudah dikenyangkan. Dan saudara dan saudari, ini kerana mata kita bukan lagi mata duniawi, tetapi mata syurgawi, mata rohani. Nah, saudara dan saudari, kita sudah kita dapat dicukupkan, dipuaskan sekurang-kurangnya, at least kita boleh mengalami Allah. Ya, kita akan kata, wow, saya tak ada duit tak apa, tak ada kereta tak apa, tak ada bini tak apa. Asalkan Allah menyertai saya mengalami Allah setiap hari, saya sudah rasa sangat seronok. Nah, saudara dan saudara, betulkah? Ini kerana mata syurgawi. Bagaimana mendapat mata syurgawi? Hanya satu resipi, iaitu seperti ayat 17 kata, sehingga aku masuk ke dalam rumahmu, barulah aku memahami kesudahan semua orang jahat itu. Nah, satu resipi saja, saudara dan saudari, satu rahsia saja, iaitu mendekati Allah setiap hari. Nah, saudara dan saudari, saya betul-betul rasa di antara seluruh jemaat BM sangat memerlukan mata syurgawi, sangat memerlukan mata rohani. Kerana kebanyakan kita, majoriti daripada jemaat kita sangat mata duniawi, saudara dan saudari. Apa maksud mata duniawi? Dan saya boleh kongsikan, saudara dan saudari. Contohlah, sebagai contoh, bukan marah kepada siapa-siapa, ya. Contoh, kita selalu harap kita boleh mendapat lebih banyak lagi. Kita mengaut lebih banyak, menggorek lebih banyak lagi daripada orang lain. Seperti kita jumpa YB, kita harap YB boleh bagi duit 200 tak cukup, mau 2,000 tak cukup, mau 5,000. Oh, mereka ada 10,000, kenapa saya hanya 5,000? Saya mesti lebih banyak daripada mereka. YB, kalau kamu tidak bagi, saya tidak mau undi kamu. Itu mungkin kerana budaya politik yang sekian lama di antara seluruh rakyat jelata di Malaysia, bahkan di Sarawak, telah pun mengakibatkan Kristian Bumi Putra di Sarawak ini selalu mata duitan. Minta maaf. Saya bukan marah sesiapa, tetapi ini betul-betul mata duniawi. Kita ingat, kita harap kita boleh gorek lebih banyak daripada YB, daripada kerajaan. Sehinggalah kita bawa perspektif ini masuk ke dalam gereja. Bila gereja ada bagi beras, wah, kita cepat-cepat rompak, cepat-cepat rampas. Kita takut beras itu tidak cukup. Kita takut, kita beratur di belakang, kita takut. Jadi kita harap kita boleh rampas dulu, kita boleh dapat dulu. Jadi saudara dan saudari, kadang kalau orang luar datang beri beras, dulu lah ada orang cakap dengan saya, wow, pastor, saya pergi gereja kamu, bila saya bagi beras, belum keluar, belum pergi edar, AJK sudah bawa beras masuk ke dalam kereta sendiri. Takut nanti dia tidak dapat beras. Sorry ya, saya tidak tahu ini betul ke tidak, kerana ini berlaku sebelum saya datang. Tetapi saudara dan saudari, yang hari ini saya pun nampak, bila kita ada bagi makanan, bantuan makanan COVID-19, mungkin ada yang kalau tidak dapat makanan, dia akan marah. Oi, kenapa dia ada, saya tidak ada? Kenapa gereja bagi dia, tidak bagi saya? Sangat pilih kasih. Gereja pilih kasih. Saudara dan saudari. Dan walaupun gereja bagi semua orang, tetap ada orang komplain. Kadang-kadang, kenapa dia ada dapat air oren? Saya tidak dapat air oren. Saudara dan saudari. Nah, ini kerana mata duniawi, di mana kita harap kita gorek lebih banyak lagi daripada orang lain. Kita tidak mau kalah, kita mau menang, saudara dan saudari. Kalau kita mata syurgawi, kita bukan fikir berapa banyak yang saya terima. Tidak. Kalau kita mata syurgawi, kita akan fikir berapa banyak yang saya boleh sumbangkan untuk membantu orang lain. Terus terang, saudara dan saudari, 1 bulan yang lalu, saya terima panggilan daripada seorang assistant kepada YB. Dia kata, pastor, sekarang YB ataupun ketua kampung di sini, kapital di sini, ada satu jumlah dana yang mau bagi bantuan makanan kepada keluarga-keluarga. Dia kata, Reverend, saya nampak di Facebook kamu ada 4 orang anak. Ayo, saya kasihan terhadap kamu. Saya mau daftarkan kamu. Saya mau bagi makanan kepada kamu. Boleh? Kamu bagi, kamu isi borang ini, kamu hantar kepada saya, dan saya akan hantar banyak makanan ke rumah kamu. Khas untuk pastor saja. Oh, tidak bagi orang lain.
Saudara dan saudari, bila saya dengar ini, saya betul-betul saya tidak tahu bagaimana saya jawab, tapi saya hanya beritahu dia, terima kasih saudari, sister, terima kasih kerana kamu ingat akan keperluan Reverend, sedangkan gereja tidak pernah bagi kepada Reverend pun, tapi tak apa. Tapi saya kata, saya tidak perlu. Saya sudah mencukupi. Tuhan ada bagi saya. Saya kata, nah sister, bolehkah kamu bagi kuota yang sepatutnya kepada saya ini, bagi kepada jemaat saya, boleh? Dia kata, boleh pastor, tapi saya tidak boleh bagi banyak. Hanya beberapa set saja yang saya ada. Saya kata, tidak apa. Saya boleh cadangkan mereka yang paling miskin kepada kamu. Nah, saudara dan saudari, apa yang saya nak kata, bukan saya kata saya sangat rohani. Tidak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saya, jangan bermata duniawi. Kalau saya ada kemampuan, kalau saya masih dapat makan, kita tidak perlu ambil, tetapi kita beri kepada orang lain yang lebih memerlukan daripada diri kita sendiri. Amin. Saudara dan saudari, kita bukan kaya, ya, tidak. Sama saja, setiap kita sama saja. Tapi hanya kerana hati kita yang ingin mendapat lebih banyak daripada orang lain. Itu yang mata duniawi. Saudara dan saudari. Ya, jadi kita tidak perlu tanya berapa banyak yang Tuhan bagi kepada saya. Tidak. Kita harus tanya berapa banyak yang saya beri kepada Tuhan. Berapa banyak yang saya beri kepada orang lain. Itulah saudara dan saudari. Jadi saya harap betul-betul seluruh jemaat GMT, seluruh jemaat Bumi Putra di seluruh Sarawak, termasuk juga orang Cina lah, jangan berfikiran, jangan bermata duniawi. Kita harus bermata syurgawi. Biar kita mendekati Allah setiap pagi, menerima kekuatan daripada Allah, dan kita memahami hati Allah, memahami kehendak Allah. Biar kita berhadapan dengan semua orang, berhadapan dengan segala cabaran harian dengan mata dan fikiran syurgawi. Amin. Kalau kamu tak setuju, tidak apa. Tapi saudara dan saudari, ini firman Tuhan yang mengajak kita. Harus kita datang ke depan Allah, dan kita akan nampak kehendak Allah, nampak rancangan Allah, dan kita akan faham segala keseronokan di dunia ini, segala orang jahat di dunia ini, apa kesudahan mereka. Ya saudara dan saudari, mari kita tutup dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur. Firman Tuhan selalu menopang kami, memimpin kami supaya tidak terpesong daripada kebenaran. Ampunilah kami Bapa, selama ini kami memang mungkin ada mata duniawi. Bantulah kami supaya kami mendekati Engkau setiap pagi, supaya kami berputar fikiran menjadi mata syurgawi, melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Bapa, ambil alihlah kepentingan diri kami Bapa, supaya kami nampak keperluan orang lain. Bapa, ampunilah kami kalau kami membawakan budaya politik Malaysia ke dalam gereja. Biarkanlah segala ini dihapuskan di gereja, kerana itu bukan kehendak Allah. Biarkanlah kami saling menolong, saling membantu, dan saling memberi, kerana Allah cukup memberkati setiap kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.